Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai perlunya semua lapisan rakyat dan penduduk bertekad untuk menjalani kehidupan bersih tanpa diganggu oleh gejala-gejala buruk. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai perlunya semua lapisan rakyat dan penduduk bertekad untuk menjalani kehidupan bersih tanpa diganggu oleh gejala-gejala buruk. Jika ini dapat dihindari, tegas Baginda bererti satu kelebihan bagi Brunei. Dalam titah sempena menyambut Tahun Baru Masihi 2023 yang disiarkan ke seluruh negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh beberapa perkara, antaranya hikmah COVID-19 yang tidak pernah terlintas di fikiran usaha berterusan kerajaan untuk meminimalkan kesan kenaikan harga barangan serta kerjasama erat dengan negara-negara sahabat dalam menangani cabaran pasca COVID-19. Baginda memulakan titah dengan mengajak seluruh rakyat dan penduduk untuk sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya yang mengizinkan dapat memasuki Tahun Baru Masihi 2023. Mengimbas balik masa 3 tahun dalam menghadapi COVID-19, negara titah Baginda telah melihat musibah ini walaupun membawa kesan sampingan kepada kehidupan, namun hikmahnya telah menciptakan peluang untuk negara berdikari memperkasa bidang-bidang utama seperti sekuriti makanan, perbekalan, pendidikan, kewangan dan kesihatan. Inilah hikmah yang tidak pernah terlintas di fikiran kita. Dan malah banyak lagi untuk kelangsungan hidup, termasuk membanyakkan amal soleh, beribadat, berdoa, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Demikian juga hikmah fizikal pandemik telah meningkatkan kapasiti kaedah digital yang membolehkan semua pihak dapat menikmati perkhidmatan yang cekap dan cepat dalam bidang pekerjaan maupun pembelajaran secara maya. Akan lebih bermakna lagi jika pengalaman ini dapat menyuntik semangat rajin berusaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara serta berganding bahu mewujudkan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Dengan adanya semangat sedemikian, akan mencetuskan minat besar para belia, khasnya untuk menceburi bidang-bidang baharu seperti Big Data, Cloud Computing, Tenaga Hijau, Green Energy, dan teknologi mesra alam, Environmentally Friendly Technology. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah ke arah mencapai 3 matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Kerajaan Baginda sedang melaksanakan Economic Blueprint dan juga sedang merangka strategi melalui Social Blueprint dan Manpower Blueprint. Beta berharap setiap strategi yang sedang dan akan dilaksanakan
melalui blueprint berkenaan akan mendapat dukungan padu daripada pelbagai stakeholders. Sedia disedari bahawa ekonomi negara sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuk peningkatan kadar inflasi yang turut didorong oleh ketegangan geopolitik di peringkat global. Ini telah mendedahkan Brunei kepada cabaran pahit imported inflation yang membawa berlakunya kenaikan harga barangan di negara ini. Kadar inflasi telah meningkat dari 3.8% kepada 4.7%, iaitu kadar tertinggi pernah direkodkan. Walau bagaimanapun, kerajaan Beta akan terus berusaha untuk meminimaliskan kesan kenaikan harga barangan dengan memastikan bekalan dan sekuriti makanan adalah stabil dan mencukupi. Titah Baginda juga menyentuh mengenai penandatanganan beberapa perjanjian yang dianggarkan dapat membantu perkembangan dan pengiktirafan profesionalisme sumber tenaga manusia. Dalam memulakan tahun 2023, semua lapisan rakyat dan penduduk perlu bertekad untuk menjalani kehidupan bersih tanpa diganggu oleh gejala-gejala buruk seperti rasuah, pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan menagih dadah. Jika ini dapat dihindari, bererti satu kelebihan bagi Brunei. Alhamdulillah, pada tahun 2022, Beta telah mengadakan beberapa siri keberangkatan ke luar negara dan telah berhasil menandatangani beberapa perjanjian dan memorandum persefahaman dengan beberapa pertubuhan dan institusi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, International Monetary Fund, IMF, World Health Organization, WHO, dan lain-lain. Semua ini dianggarkan dapat membantu perkembangan dan pengiktirafan profesionalisme sumber tenaga manusia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menghargai komitmen dan usaha gigih semua pihak sepanjang tahun 2022. Akhirnya, Beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua perangkat warga perkhidmatan awam, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, pasukan polis di Raja Brunei, pasukan-pasukan beruniform yang lain, para barisan hadapan, frontliners dan sukarelawan, termasuk mereka yang berkhidmat di sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan, NGOs, di atas komitmen dan usaha gigih mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sepanjang tahun 2022. Beta juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sama kepada semua lapisan masyarakat yang sentiasa bekerjasama dalam memberikan sokongan padu kepada kerajaan Beta, sama ada dalam menangani wabak penyakit maupun dalam mendukung agenda pembangunan negara.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah negara akan terus mengeratkan hubungan serta kerjasama dengan negara-negara sahabat. Demikian juga di kesempatan ini, beta sukacita merakamkan penghargaan kepada negara-negara sahabat dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa di atas kerjasama dan bantuan yang dihulurkan. Kita akan terus memupuk dan mengeratkan hubungan serta kerjasama dengan negara-negara sahabat, khususnya dalam menangani isu dan cabaran sarantau dan antarabangsa pasca COVID-19 dalam pemulihan ekonomi seperti perdagangan digital, kedaya tahanan, perubahan iklim, dan kesihatan am. Selamat Tahun Baru Masihi 2023 kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk mereka yang berada di luar negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya berupa keteguhan iman, kesihatan, keamanan dan kemakmuran untuk semua. Amin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Sonsai Sipanon berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao yang baharu. Cabaran 20 Billion Steps Together iaitu cabaran kedua di bawah inisiatif BN on the Move yang bermula pada 1 Oktober lalu akan berakhir pada tengah malam ini. Ke arah mencapai sasaran tersebut, Kementerian Kesihatan dengan sokongan EVYD Teknologi Sdn Berhad petang tadi mengadakan aktiviti BN on the Move 20 Billion Steps di Final Countdown. Aktiviti berlangsung di Football Association Brunei Darussalam FABD Berakas. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Aktiviti berjalan pantas meliputi sejauh 3 km dan 5.5 km mengelilingi Taman Riadah, Jalan Pusat Persidangan. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Oktober 2022 menurun 0.6% berbanding September 2022. Ini disebabkan penurunan indeks bukan makanan 0.8%. Walau bagaimanapun, indeks makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan penurunan indeks bukan makanan disebabkan oleh pakaian dan kasut, pengangkutan dan perhubungan. Penurunan bagi harga pakaian dan kasut adalah terutamanya disebabkan oleh harga pakaian selaras dengan promosi jualan murah yang diadakan oleh beberapa premis di negara Brunei Darussalam.
Penurunan pengangkutan disebabkan oleh penurunan harga tiket penerbangan, manakala harga perhubungan menurun disebabkan oleh penurunan harga perkhidmatan telefon dan telefaks. Walau bagaimanapun, harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan disebabkan oleh kenaikan harga kategori makanan seperti beras dan bijirin, buah-buahan dan ikan serta makanan laut. Berbanding bulan Oktober 2021, IHP meningkat 3.5%. Peningkatan IHP adalah selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan masing-masing sebanyak 6.1% dan 2.9%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh IHP bagi bulan Oktober 2022 boleh didapati di laman sesawang JPES. Program Perjalanan Kebudayaan ke-19 bertujuan untuk memperkasa dan memertabatkan seni dan budaya dalam kalangan warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dikendalikan oleh Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap kepentingan sejarah dan warisan budaya. Program diisi dengan pelbagai aktiviti yang memfokuskan kepada melestarikan bahasa, budaya dan khazanah negara. Antara yang hadir, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tunjuk cara menapis sinjang dan menabur dastar, tarian serta muzik tradisi diketengahkan oleh Bahagian Kebudayaan dan Kesenian. Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pembelajaran dan penerbitan mengadakan aktiviti permainan tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka mengungkayahkan beberapa aktiviti antaranya pameran dan jualan buku, kuis interaktif dan perambahan Brunei. Lebih 16,000 pengunjung dicatat menyaksikan pameran seni untuk semua sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat. Pameran merupakan satu wadah bagi mempamerkan hasil seni kreatif OKU dengan kolaborasi gabungan hasil kreatif dari Pusat Bahagia dan persatuan-persatuan seperti Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Semata Brunei dan La Vida. Pameran juga untuk menambah kesedaran orang ramai mengenai OKU dan penghargaan atas hasil dan bakat mereka. Orang ramai yang mengunjungi pameran teruja melihat hasil-hasil OKU yang dipamerkan, terutama kehalusan seni pembuatan masjid daripada kertas gulung. Pameran dilanjutkan bagi kunjungan orang ramai sehingga 22 Januari 2023. Menderma darah merupakan satu amalan mulia di sisi Islam kerana ia boleh membantu mereka yang memerlukan seperti penghidap penyakit kronik. Selain ibadah khas seperti solat dan puasa, menderma darah juga merupakan sebahagian ibadah kerana menjadi intipati seruan dalam Islam. Haji Azizi Ahmad membawakan laporannya. Menurut Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, semua jenis darah masih diperlukan bagi menambah stok tabung-tabung darah di semua hospital. Dalam kajian yang dilakukan dan berdasarkan taburan fakta, amalan menderma darah mengurangkan risiko penyakit jantung. Hal ini berdasarkan penelitian kajian yang mendapati kandungan besi dalam darah akan berada pada tahap optimum. Bagi salah seorang penderma darah, menderma darah
adalah satu amal ibadat selain dapat menyelamatkan nyawa. Bagi pendapat saya pula, badan tu macam makin ringan, sihatlah. Tujuan kita ni tu ada untuk kesihatan juga lah. Arti yang tujuan kita ni utama kesihatan, orang untuk membantu orang yang memerlukan darah kita ni tu kan. Salah seorang penderma darah bagi kali ke-43 pula berkata, dengan menderma darah, ia dapat membawa manfaat kepada kesihatan. Tani dermanya, satu, menolong orang kan, menyelamatkan nyawa orang. Dan satu juga, kesihatan kita ni bertambah. Kita jangan takutlah untuk menderma ni. Dengan menderma darah, kita bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan ia mendatangkan manfaat dalam menjaga kesihatan diri. Justru, marilah kita bersama-sama membantu menambah tabung simpanan darah bagi membantu pesakit yang memerlukan dengan menderma darah. Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Kempen akan diadakan pada Selasa 3 Januari 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang di tingkat 1 Kompleks Membeli Belah Mabohai. Kempen juga akan diadakan pada Sabtu 7 Januari 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang di bangunan Unicorp B Sendirian Berhad di Tapak Perindustrian Beribi. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 2242-424 sambungan 5745 atau WhatsApp 87757745 atau 73757545 atau email bdcripas@gmail.com dan Instagram bloodbank_ripas dan Facebook bloodbankripas.brunei. Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama seni khat memiliki peranan yang penting dalam agama Islam. Mempunyai nilai estetik dan artistik, kaligrafi Islam turut berperanan sebagai medium penyebaran dakwah. Bagi memastikannya terus berkembang, generasi muda perlu diberikan pendedahan yang meluas mengenai seni kaligrafi Islam. Maziah Jinis terusnya melaporkan. Awang Hamdi bin Emran, penolong pegawai Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah PPKKI YSHHB merupakan antara belia yang memartabatkan seni kaligrafi Islam sebagai khazanah negara yang agung. Kebimbangan terhadap seni kaligrafi Islam yang terukir di dinding-dinding masjid mempunyai kesilapan, Awang Hamdi bertekad untuk mempelajari dan menghalusi lagi kemahiran seni khat beliau. Ada satu hari, jadi saya solat di masjid yang sama dan saya lihat balik di dinding-dinding masjid tersebut. Jadi rupanya bila diamati khat-khat tersebut banyak kekurangan dari segi kaedah, huruf dan penyusunan barisnya. Jadi sejak itu saya bertekad untuk mendalami dan belajar lagi tentang kesenian khat ini untuk berkongsi dengan orang kita ni apa itu keindahan seni khat ini. Menghasilkan seni kaligrafi Islam dapat melatih kesabaran serta menunjukkan ketelitian penulisnya. Seni kaligrafi Islam yang indah mampu membuat orang yang melihatnya merasa takjub dan menambah rasa cinta terhadap ayat Quran. Laporan Maziah Jini untuk Berita RTB. Kalender adalah sebuah alat atau sistem yang digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, tahun dan hari dalam satu tahun. Kalender biasanya dijadikan sebagai alat dalam menentukan jadual kegiatan, mencatat peristiwa penting dan menghitung waktu. Ikuti laporan pengusaha kalender tempatan bersama Muhammad Daud Haji Tua. Terdapat banyak jenis kalender yang digunakan di seluruh dunia seperti kalender Masihi, Hijrah dan lainnya. Kalender juga berbentuk cetak atau digital, tergantung kepada cita rasa masing-masing.
Pengusaha kalender Nur Hamizah, Haji Ramli, menceritakan bagaimana memulakan pembuatan kalendernya dan bagaimana sambutan orang ramai. Bisnes ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau dikirakan, kalau proses menggambar 2 bulan, mendesain lebih kurang sebulan, alhamdulillah kami in the job expect lah projek BWN 2023 ni untuk menambat hati orang-orang kita ni. Kalender laris laku berjual dalam masa seminggu lebih lah. Dengan menggunakan kalender, kita dapat mencatat jadual atau kegiatan yang akan dilakukan. Ini membantu kita untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan teratur. Faedahnya, sebab di era teknologi ini kan banyak orang sudah menggunakan aplikasi untuk membahagikan dan merancang masa mereka. Tetapi ada sesetengah orang yang masih memilih untuk old school. Mungkin kerana mereka merasa selesa dan lebih produktif jika mempunyai planner dan kalender yang ada secara fizikal lah. Kalender dapat membantu kita mencapai tujuan dengan cara membagi waktu secara rasional dan dalam jangka waktu tertentu. Semoga tahun baru akan membawa kebahagiaan, pencapaian dan banyak inspirasi baharu dalam hidup. Selamat Tahun Baru 2023. Muhammad Haji Tua untuk Berita RTB. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 244 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Perkhidmatan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak yang beroperasi di kondominium Ong Sumping akan dipindahkan semula ke Pusat Kesihatan Berakas Jalan 10 Selatan, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan bermula 3 Januari 2023. Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan memaklumkan waktu operasi perkhidmatan klinik tersebut adalah setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu, kecuali hari-hari kelepasan awam bermula pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dengan kerjasama Pasukan Polis Diraja Brunei dan Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam menjalankan operasi bersepadu kedua hari ini yang berhubung kait dengan Akta Elektrik Penggal 71. Operasi tertumpu ke atas 4 buah premis dan bangunan komersial di kawasan kompleks komersial Kampung Jangsak, Kampung Telanai, Kampung Kulap dan Aman Hills. Hasil pemeriksaan tersebut, JPE dan pihak penguatkuasa mendapati ke-4 unit di kawasan-kawasan tersebut telah membuat penyambungan elektrik tanpa kebenaran dan membuat pelancongan pendawaian elektrik daripada meter atau meter tampering bagi pengendalian aktiviti penempaan mata wang kripto atau crypto mining. Operasi antara lain bertujuan sebagai langkah pencegahan daripada bahaya dan kemalangan yang berpunca dari aktiviti yang menjadi satu kesalahan di bawah Akta Elektrik. Jika sabit kesalahan, akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengenakan denda kompaun ke atas 3 buah syarikat setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu melakukan kesalahan melongkokkan sampah dan membuang bahan makanan mentah di tempat awam. Hajah Asbah Enterprise, Rina Cafe dan Catering Sendirian Berhad dan Faizi Department Store masing-masing didenda RM200 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskannya. Jika gagal, syarikat-syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Acara Wakaton Amal Tabung Anak-Anak Yatim Daerah Temburong merupakan pengisian program Ketemburong Bisai pada hari ketiga. Dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tabung Derma Anak-Anak Yatim Daerah Temburong, acara diadakan pagi tadi di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Antara yang menyertai Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Acara bertujuan untuk mengisi tabung anak-anak yatim daerah Temburong bagi menampung pembiayaan perbelanjaan anak-anak yatim di daerah Temburong. Para peserta wakaton berjalan sejauh 2 km. Program Ketemburong Bisai akan berakhir esok 1 Januari 2023 dan pelbagai acara disusun sepanjang program diadakan seperti jualan keusahawanan dan aktiviti sukan uria.